Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan malam yang terakhir siri yang ke-21 pengajian kita terhadap satu tema di dalam Al-Quranul Karim, iaitu temanya adalah tentang golongan Yahudi menurut Al-Quran. Jadi malam ini dengan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah, kita dapat meneruskan pengajian kita seperti yang kita rancang pada hari yang semalam, pada hari yang sebelumnya. Maka pada malam ini kita akan mempelajari satu lagi kesimpulan yang Allah berikan terhadap golongan Yahudi. Kalau semalam kita telah mempelajari orang Yahudi ini adalah orang yang sesat, lagi menyesatkan, perosak yang ada di muka bumi ini. Dan malam ni kita akan lihat satu lagi kesimpulan. Seterusnya kita akan bincangkan adakah di dalam Al-Quran itu terdapat isyarat bahawa Yahudi yang ada pada ketika ini, adakah mereka ini boleh bermaharaja, boleh bermaharaja lela tanpa ada sebarang tindakan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan itu insya-Allah kita akan bahas pada malam ini berdasarkan maklumat yang terkandung di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Baik. Sebelum kita bincang ayat-ayat yang Allah telah janjikan di dalam surah Al-Isra untuk mengalahkan orang Yahudi, maka kita lihat terlebih dahulu hakikat yang terakhir orang Yahudi ini. Mereka dianggap oleh Allah tidak mempunyai sesuatu nilai. Mereka, orang Yahudi ini, tidak dianggap sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mempunyai gelaran ahlul kitab, walaupun mereka menganggap mereka ini adalah golongan manusia yang paling mulia. Tetapi di dalam surah Al-Ma'idah, ayat nombor 68, muka surat 119 dalam suratul Al-Ma'idah, Allah menyebutkan bahawa orang Yahudi ini, Allah sebut, bukan Yahudi sajalah, termasuklah ahlul kitab yang lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qul ya ahlal kitabi, Qul ya ahlal kitabi, lastum ala syai'in. Inilah apa ayat yang kita nak jadikan sebagai kesimpulan pada malam ini. Allah Ta'ala kata apa? Lastum ala syai'in. Kalau siapa ada Quran tu, dia boleh gariskan di bawah potongan ayat lastum ala syai'in. Kalau kita baca terjemahan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah. Allah kata, qul, katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang yang pernah menerima kitab, Yahudi ke dia, Nasrani ke dia, Allah Ta'ala kata apa? Lastum ala syai'in. Kamu tidak dikira, kamu tidak dianggap mempunyai sesuatu nilai, sesuatu agama. Jadi bagi Allah, orang Yahudi ni dan orang Nasrani ini, mereka tidak dikira sesuatu, tidak dianggap oleh Allah manusia yang mulia, manusia yang tak ada apa-apa. Agama yang dianuti sebenarnya bukan agama yang Allah kehendaki. Jadi dalam ayat itu juga Allah memberitahu
Macam mana mereka nak menjadi manusia yang bernilai di sisi Allah, yang istimewa di sisi Allah, yang dekat di sisi Allah? Ayat itu Allah menyebutkan, hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Okey, sehinggalah kamu menegakkan ajaran kitab-kitab Taurat, kamu menegakkan, kamu implement ajaran yang ada dalam kitab Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, iaitu Al-Quran. Ini bermakna tidak ada pilihan. Mana-mana ahlul kitab, kalau mereka nak menjadi mulia, mereka kena mengikuti semua maklumat yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kalau mereka ikuti semua maklumat dalam kitab Taurat dan Injil yang tidak diubahlah, yang masih asli, mereka pasti akan beriman, menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ada pilihan. Tak ada pilihan sebab itulah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan mereka kena masuk Islam, mereka kena terima Al-Quranul Karim. Itulah ciri-ciri yang dapat mengangkat kemuliaan ahlul kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mengambil tindakan itu, mereka ini nothing. Mereka ini tidak ada apa-apa pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menganggap mereka adalah benar, agama lain tidak benar, itu anggapan mereka semata-mata. Begitulah sebaliknya. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selesailah kita kesimpulan yang Allah berikan kepada orang Yahudi ini ada 6. Ada 6 ya. Apa dia yang 6 tu? Okey. Pertama, yang ni kita kena ulang balik siri nombor 19, siri nombor 20, siri nombor 21. Okey. Kesimpulan je, Yahudi ini siapa? Walaupun dia ada title Ahlul Kitab, maka kita kena tengok balik daripada permulaan. Sebab ini adalah siri yang terakhir, ya, malam yang terakhir. Kita akan memberi tumpuan kepada tajuk Yahudi. Sebab kita nak belajar, kita nak gali lagi maklumat dalam Quran, apa lagi tajuk-tajuk berikutnya, insya-Allah nanti kita akan maklumkan. Okey, kesimpulan dia. Ada 6 ya, ada 6 hakikat orang Yahudi, walaupun banyak lagi, tapi cukuplah dengan kadar 6 ini. Yang pertama, orang Yahudi ini mereka adalah orang kafir. Maknanya mereka juga kafir macam orang kafir yang lain. Okay, itu pertama. Okey, yang kedua, orang Yahudi ini, mereka ini adalah manusia yang sangat dimurkai oleh Allah. Sebab itu mereka digelar oleh Allah dalam surah Al-Fatihah adalah Al-Maghdubi alaihim. Bertipe-tipe kemurkaan Allah. Okay. Yang ketiga, orang Yahudi ini menurut Allah adalah manusia yang akan dijauhkan daripada mendapat rahmat. Yang disebut dengan hukuman, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Bukan Allah saja yang laknat, ya, tuan-tuan dan puan. Kita pernah sebut sebelum ini, yang melaknat mereka itu juga adalah siapa? Malaikah. Manusia pun melaknat mereka. Okey. Kemudian, tuan-tuan dan puan, kesimpulan yang keempat, orang Yahudi ini adalah manusia yang sesat, adh-dhalun mudhillun, yang sesat lagi menyesatkan. Okey, hakikat yang kelima, iaitu kesimpulan yang kelima, orang Yahudi ini mereka adalah perosak di muka bumi ini, yang suka berperang, yang suka berbalah, yang suka menimbulkan masalah adalah mereka. Dan yang keenam yang baru kita selesaikan sebentar tadi, mereka ini tidak ada satu nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi, kita bincang apakah yang Allah nak membalas kepada mereka tentang dua kerosakan yang telah mereka lakukan. Tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, di dalam surah Al-Isra, ya, kita dah sebutkan sebelum ini, orang Yahudi ini mereka telah melakukan dua kerosakan. Ya, ada dua kerosakan yang telah Allah sebut dalam surah Al-Isra. Okay. Kedua-dua maklumat itu, tuan-tuan dan puan kena tengok dekat surah Al-Isra ayat nombor 4. Kena tengok surah Al-Isra ayat nombor 4, surat 282. Kena rajin-rajinkanlah untuk buka Quran. Okey. Dua kerosakan itu adalah yang pertama, kerosakan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Di Madinah waktu Nabi hidup dulu, adanya Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraidah. Mereka telah melakukan kerosakan. Masa itu ada juga Yahudi yang duduk dekat Khaybar pun ada. Mereka ini telah buat kerosakan. Mereka juga telah melaga-lagakan Auf dan Hazraj. Macam-macam mereka dah buat. Mereka merosakkan sistem ekonomi di zaman Nabi. Mereka lah orang yang paling kuat mengamalkan riba. Mereka juga yang menguasai pelbagai ruang. Mereka telah melakukan kerosakan. Maka kerosakan itu Allah membalasnya. Maksudnya, apabila mereka telah buat dosa, buat kerosakan yang pertama, maka balasan pertamanya apa? Malam ni kita akan bincangkan dalam surah Al-Isra juga, Allah memberikan jawapan siapa yang mengalahkan mereka waktu mereka buat kerosakan di zaman Nabi. Apa ciri-ciri mereka? Tunggu jawapannya ada dalam surah Al-Isra. Sebentar lagi kita akan sebut. Kerosakan yang kedua adalah kerosakan yang berlaku pada hari ini. Selepas zaman Nabi tu, berlaku lagi kerosakan orang Yahudi telah lakukan sampailah hari ini. Jadi adakah kerosakan hari ini ada mana-mana pihak yang boleh mengalahkan mereka? Seperti mana kerosakan yang pertama, malam ini insya-Allah kita akan menunjukkan isyarat kekalahan orang Yahudi itu yang ada di dalam surah Al-Isra. Okey, maklumat ini tuan-tuan telah dikupas, telah dibuat kajian salah seorang di antara pengkaji Al-Quranul Karim yang banyak menulis, ulama antarabangsa. Salah seorangnya adalah Profesor Almarhum Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih. Okay, nanti kita akan sebutkan apa isyarat ayat dia tu. Lepas tu, kenapa ayat tu berada dalam surah Al-Isra? Mesti ada sesuatu yang bernilai di dalam surah Al-Isra. Kita boleh katakan macam ni lah. Untuk menghadapi orang Yahudi pada hari ini, maka surah Al-Isra itu merupakan surah yang perlu dibuat kajian. Perlu dipelajari kerana dalam ayat itu adanya petunjuk bagaimana nak mengalahkan orang Yahudi yang ada pada zaman ini. Apakah ayatnya? InsyaAllah kita akan tunjukkan pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan, kita mulakan perbincangan kita. Okey, kerosakan yang pertama yang telah kita sebut pada ayat yang keempat tadi itu, pada zaman Nabi SAW, maka Allah telah memberikan balasan kepada mereka. Okey, balasan itu kita kena rujuk ayat 5 dan ayat 6 muka surat 282 surah Al-Isra. Okey, tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, suara saya boleh dengar tak? Boleh Ustaz, jelas. Diam aja, bimbang juga sayanya. Okey. Okey, kita tengok ayat 5 dan ayat 6 malam ni. Muka surat 282 surah Al-Isra. Apa yang Allah lakukan
kepada orang Yahudi yang melakukan kerosakan di zaman Nabi SAW. Okay. Balasan pertama, okay, ingat ya, ayatnya nombor 5. Okay, Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. Okay, perkataan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Okay, itu ayat 5. Okay, kita kena tengok terjemahan. Ayat 5 mesti kena dibaca dia dengan memahami ayat 4. Okay, ayat 4 ada 2 kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka ayat 5 Allah menerangkan kerosakan itu akan dibalas oleh Allah. Dibalas bagaimana? Maka ayat 5 mengatakan. Okay, tengok terjemahan ayat 5. Maka apabila sampai masa perjanjian wa'du ulahuma, kali yang pertama daripada 2 itu. Ya, dengan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh bukalah ya, ayat yang kelima dalam surah Al-Isra. Okay. Kita dah tahu orang Yahudi ni buat 2 kerosakan. Okey. 2 kerosakan itu Allah Ta'ala balas yang pertama. Tuhan kata apa? Apabila sampai janji Allah untuk membalas kerosakan yang kali yang pertama daripada 2 itu. Maksudnya Tuhan nak kata daripada 2 kerosakan itu, yang kali kerosakan yang kali pertama tu janji Allah, Allah Ta'ala kata apa? Kami datangkan. Ba'athna. Okey, tuan-tuan. Kalau siapa yang ada Quran, dia kena highlightkan perkataan ba'athna alaikum, dia adalah fi'lul madhi, dia adalah past tense. Fi'lul madhi. Ba'athna tu kalau kita baca ba'athna maksudnya kami telah mendatangkan, kami telah utuskan alaikum, ke atas kamu. Okey, ke atas orang Yahudi lah. Jadi ba'athna ni merujuk kepada merujuk kepada Allah telah buat. Maknanya Allah telah hantar kepada orang Yahudi yang telah membuat kerosakan yang pertama. Okey. Kami datangkan maksudnya Allah yang hantar. Allah yang hantar. Kalau Allah yang hantar, siapa orang itu? Okey, pegang dulu dia punya isyarat dia untuk faham ayat ni. Allah Ta'ala kata kami ba'athna alaikum, kami telah hantar kepada kamu. Okey, siapa dia? Ibadallana, hamba-hamba kami. Ibadallana, hamba-hamba kami. Kalau Allah guna hamba, ibad, maknanya hamba yang Allah hantar itu, manusia Allah hantar itu, dia adalah manusia yang mulia sebab dia ada perkataan ibad. Dalam Quran, hampir ke semua ayat yang Allah guna ibad adalah merujuk kepada hamba yang salih. Okay, pegang isyarat dia. Ayat ni kena dipahami elok-elok. Okay, Allah Ta'ala kata apa? Kami telah hantarkan kepada kamu, wahai orang Yahudi, hamba-hamba kami. Okey, hamba-hamba yang telah Allah hantar itu, sifat dia apa lagi? Allah Ta'ala kata dalam ayat tadi itu, uli ba'sin syadidin. Uli ba'sin syadidin ni maksudnya yang mempunyai kekuatan yang besar. Yang mempunyai kekuatan yang besar. Okey ya. Okay. Pertama, Allah guna perkataan kami hantar kepada orang Yahudi itu. Okay, untuk membalas kerosakan mereka pertama di zaman Nabi itu, yang mana yang Allah hantar itu hamba-hamba kami
yang kuat, kata Allah. Yang hebat, kata Allah. Okey. Disebabkan mereka telah dihantar oleh Allah, lalu mereka ini boleh menjelajah di segala ceruk rantau. Dan ia satu janji yang tetap berlaku. Okey, ayat ni Allah bagi tahu bahawasanya orang Yahudi pada zaman Nabi yang telah buat macam-macam kerosakan, mereka sebenarnya telah dikalahkan dengan tentera orang beriman di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah tak sebut perkataan sahabat, tetapi Allah menyebutkan clue dia, isyarat dia, yang mereka Allah hantar itu adalah hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi, tuan-tuan, kita tahu orang Yahudi telah beberapa kali mereka telah kalah. Kalau orang Yahudi Bani Qainuqa, mereka ada peristiwa berlaku selepas Perang Badar. Kalau Yahudi Bani Nadir, kalau nak tahu Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir zaman Nabi, mereka telah kalah, tuan-tuan kena baca surah Al-Hashri. Surah Al-Hashri, surah yang juzuk 28 tu. Selepas surah Mujadalah. Tu akan jumpa orang Yahudi Bani Nadir ni, Allah telah halau mereka daripada kampung halaman mereka dekat Madinah tu. Allah halau mereka. Siapa yang datang menghalau mereka tu? Itulah ayat dia. Hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang hebat, kata Allah. Lepas tu kalau kita baca dalam sejarah pada zaman Nabi, Yahudi satu lagi yang telah dikalahkan adalah Yahudi Bani Quraidah semasa peperangan Al-Ahzab. Maka tuan-tuan kena tengok surah Al-Ahzab, surah 33, macam mana Allah Ta'ala telah mengalahkan tentera Bani Yahudi Quraidah yang mereka telah bersekutu dengan orang Arab musyrikin, mereka bersekutu dengan orang munafik. Orang Yahudi ni dia tak kisah dah. Siapa yang boleh bagi mileage kepada dia, kalau boleh untungkan dia kalahkan orang Islam, dia tak kisah siapa sekutu dia. Kita telah belajar sebelum ini tentang sifat orang Yahudi ini. Orang Yahudi ni, dia pandang rendah orang Arab. Mereka pandang lekeh orang Arab musyrikin ni. Contoh kena tengok balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Mereka punya polisi ni macam ni. Polisi orang Yahudi ni, kalau bukan Yahudi, dia boleh buat sewenang-wenangnya. Apa dia suka. Allah sebut dalam Quranul Karim. Sebab mereka menganggap mereka bangsa yang mulia. Tetapi, kalau mereka ada kepentingan nak kalahkan orang Islam tu, mereka sanggup bersekongkol dengan orang Arab musyrikin. Mereka pandang remeh tadi tu. Jadi mereka menang. Ini maklumat itu tuan-tuan kena baca surah Al-Ahzab. Bagaimana Bani Quraidah telah gagal di dalam memerangi tentera orang yang beriman. Lepas tu apa maksud ayat mereka menjelajah di segala ceruk rantau? Tuan-tuannya, orang Yahudi ni sebenarnya mereka telah berpecah belah. Mereka telah berpecah kepada banyak tempat. Disampaikan ada yang pergi ke Khaybar. Tetapi pada zaman Umar membuat satu polisi, usir semua orang Yahudi itu keluar daripada bumi Madinah. Khaybar dihalau keluar sebab tu orang Yahudi ni mereka bertebaran. Selepas pada zaman Nabi tu Yahudi dah dihalau keluar dah. Itu kena buka suratul Hashri. Allah halau mereka keluar. Lepas tu keluarkan lagi Yahudi yang ada saki-baki tu, iaitu Yahudi Bani Quraidah dalam perang Al-Ahzab. Lepas tu zaman Umar Al-Khattab, Umar halau keluar terus habis semua. Itulah yang ada Yahudi bertaburan dekat negara ni, ada dekat negara ni, sampailah ke hari ini. Jadi itulah balasan pertama yang telah Allah hantar, yang Allah telah buat kepada mereka. Tapi tinggal lagi satu lagi kerosakan orang Yahudi yang mereka buat sampai ke hari ini. Siapa tentera yang Allah akan hantar kepada mereka?
Okey, tapi sebelum kita bincangkan, kita nak tengok ayat nombor 6 surah Al-Isra, apa yang Allah buat kepada orang Yahudi itu. Okey. Selepas kerosakan pertama mereka buat itu telah dibalas oleh Allah dengan menghantar tentera di kalangan para sahabat, kemudian orang Yahudi ni, Allah kata apa? Ni kena baca ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni, dia adalah jawapan kepada kenapa orang Yahudi ni dia nak buat kerosakan kali kedua. Ingat, kita dah sebut sebelum ni, kerosakan kali kedua tu pada ayat 4 surah Al-Isra merujuk kerosakan hari ini. Sedangkan dalam sejarah, pada zaman Nabi, mereka dah gagal. Habis, mereka dah habis. Tak boleh buat apa dah. Tapi kenapa mereka nak merosakkan lagi dunia sampai ke hari ini ni? Kerosakan kedua tu. Nak tahu jawapan dia? Kena baca ayat 6. Surah Al-Isra. Macam mana mereka boleh buat kerosakan kedua? Mereka tak serik ke? Tak, mereka tak serik. Okay, tengok ya ayat 6 tu. Ayat 6 surah Al-Isra, Allah menggunakan orang Yahudi ni 3 faktor. 3 faktor. Sebab itu tuan-tuan, kita tak pelik kalau orang Yahudi itu ada kekuatan tentera. Tak pelik. Kalau mereka ada sumber keuangan yang kuat pun tak pelik. Sebab ayat 6 ada jawapan dia. Ayat 6 Allah sebut, jom kita sama-sama membaca ayat nombor 6 surah Isra. Lepas tu mari sama-sama kita lihat huraian dia. Okay, Allah Ta'ala kata apa? Jadi tuan-tuan kena buka Quran, kena tengok balik ayat 6 supaya tuan-tuan dapat mengikuti perbincangan kita malam ni. Tengok ayat 6, tuan kata apa? Thumma, Allah gunakan kemudian. Tengok ya. Okay, tuan-tuan, siapa yang baru ikuti perbincangan kita sedang bincang sekarang ni. Bagaimana Allah nak membalas kejahatan orang Yahudi yang telah buat 2 kerosakan. Kerosakan pertama di zaman Nabi itu telah dibalas oleh Allah. Itu pada ayat nombor 5. Sekarang ni, ayat nombor 6, Allah Ta'ala kata, walaupun setelah mereka kalah, Allah guna perkataan summa, kemudian. Okay, tuan-tuan ya, kalau Allah sebut kemudian bermaksud dia mengambil, dia take time. Dia ambil waktu lagi. Maksudnya selepas orang Yahudi itu kalah di zaman Nabi, zaman Umar pun mereka dihalau keluar, maka Allah memberikan mereka tempoh masa. Itu dipanggil summa, kemudian. Kalau Allah guna summa, bermaksud dia mengambil masa. Okay, setelah lama kemudian, itulah kata kemudian summa tu. Kemudian Allah buat apa dekat orang Yahudi tu? Tengok Allah Ta'ala kata apa? Radadna lakumul qarrata alaihim. Allah Ta'ala kata, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Tengok. Allah kata, setelah kamu kalah, setelah membuat kerosakan yang pertama tu, Allah kata kemudian. Maksudnya, dah lama kemudian, Allah beri dekat orang Yahudi ini kekuasaan. Kekuasaan yang ada pada orang Yahudi itu digunakan untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan mereka ni maksudnya orang-orang Islam yang telah datang selepas zaman sahabat. Sebab zaman sahabat telah berlalu. Sahabat-sahabat zaman yang menang. Kan? Lepas tu orang Yahudi, dia turun-temurun naik. Lepas satu waris generasi-generasi, Allah bagi mereka kekuasaan. Kekuasaan apa? Jadi kita akan sebut dalam ayat tu. Jadi kekuasaan kali ni Allah bagi, mereka dapat mengalahkan orang Islam yang datang selepas kumpulan yang pertama tadi tu. Allah Ta'ala sebut dah. Ya, Allah Ta'ala sebut. Okay. Kemudian Allah Ta'ala ulas panjang lebar macam mana bentuk kekuasaan mereka. Okay. Allah Ta'ala kata, yang pertama tau, faktor pertama mereka dapat karrota tu, mereka dapat kuasai balik tu, kekuatan tu. Allah kata faktor pertama, wa amdadnakum bi amwalin. Tengok tuan kata, wa amdadnakum bi amwalin.
kami beri kepada kamu, wahai Yahudi, dengan banyaknya harta kekayaan. Okey, tengok ini. Faktor pertama, Allah bagi mereka kaya. Bi'amwalin. Harta yang banyak. Sebab itu, dalam sejarah, hari ini, tuan-tuan, kalau tuan cari ya maklumat, siapa yang paling kaya? Yahudi. Cuma, namanya, kita selalu jumpa Warren Buffett lah, kita jumpa siapa? Kita jumpa siapa tu? Alah, banyak kan? Kita jumpa orang kaya-kaya dunia ni, sebenarnya yang kaya di sebalik tabir adalah orang Yahudi. Kita cari dekat dalam Google tu, siapa Yahudi kaya. Jadi, kalau kita baca ayat ni, memang mukjizatnya ayat ini, memang Allah Ta'ala kata apa? Kenapa mereka dapat kalahkan orang beriman selepas zaman sahabat tu? Kerana Allah bagi pertama kepada mereka adalah harta kekayaan. Harta kekayaan. Okey. Yang kedua apa? Wabanina. Allah memberikan kepada mereka anak pinak. Anak pinak ni maksud apa? Okey. Kata Dr. Salah. Tuan-tuan, kita tahu orang Yahudi kan bertebaran. Anak pinak ni maksudnya orang Yahudi ni, walaupun mereka bertebaran, tapi mereka ada tim. Contohnya, Yahudi yang dekat sekian tempat, Yahudi yang duduk dekat sekian tempat, Yahudi yang duduk dekat China, Yahudi yang duduk dekat mana? Yang duduk dekat Asia, yang duduk dekat Eropah. Sebab tu Yahudi ni dia bertaburan. Kita kan tahu tuan-tuan, okay, ada yang tanya saya surah Al-Isra ayat berapa? Okey, surah Al-Isra ayat nombor 6 puan. Ayat nombor 6. Ayat nombor 6, muka surat 282. Ayat nombor 6, muka surat 282, surah Al-Isra buka Quran. Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, nombor 2, mereka diberikan wabani. Wabani ni maksudnya orang Yahudi ni, kita kena faham. Orang Yahudi ni, negara dia, kita tahulah sekarang lah, saya tak nak sebut secara jelas lagi, saya punya TikTok tu kena ban lagi dah, banyak kali kena ban dah. Tapi tetap faham lah ya, tetap faham negara mana. Okey, mereka ni sebenarnya, mereka ada keturunan mereka yang bertebaran. Kita tak tahu dekat mana, tapi kita belajar sejarah, mereka memang telah berpisah lah. Kan? Itu yang zaman kita belajar zaman Nazi semua tu kan. Okey. Jadi mereka ni bertebaran. Itulah Allah kata mereka ni ada anak pinak yang banyak. Maknanya keturunan mereka tu bersatu generasi ni, orang-orang Yahudi ni. Sebab tu kita kena fahami Yahudi ni dia adalah agama. Sebab tu ada Yahudi yang berbangsa apa? Ada Yahudi berbangsa yang bukan berbangsa Bani Israel. Banyak. Tapi mereka satu. Okey, lepas tu Allah kata faktor yang ketiga, macam mana mereka boleh kalahkan orang Islam, lepas tu mereka buat kerosakan yang kedua. Allah kata waja'alnakum aktsara nafira. Waja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kamu kaum yang lebih banyak pasukannya. Tuan-tuan, negara kecil. Besar apa je negara tu? Yahudi tu. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kata mereka lebih banyak pasukannya? Sebab itu kita tahu siapa negara-negara luar yang menyokong kepada orang Yahudi yang ada pada zaman sekarang. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim yang lebih banyak pasukannya, kuat senjatanya, kekayaan mereka ini banyak. Mereka ada Yahudi-Yahudi yang bertebaran di seluruh dunia. 3 faktor inilah yang telah menyebabkan mereka boleh buat kerosakan yang kedua. Sebab tu tuan-tuan kena tahu susunan ayat dia. Ayat nombor 4, Allah buat kesimpulan. Allah Ta'ala kata apa? Kami telah tetapkan korang ni orang Yahudi akan buat 2 kerosakan. Tapi Allah Ta'ala tak sebut 2 kerosakan tu macam mana boleh berlaku. Tetapi kerosakan yang pertama telah dibalas oleh Allah seperti ayat nombor 5 yang kita baca tadi. Okey. Jadi kerosakan yang kedua itu dia berpunca daripada ayat nombor 6. Ayat nombor 6 tu Allah menceritakan. Sebab itu apabila mereka dapat maklumat yang ada pada ayat 6 tu, 3 faktor tadi tu, harta kekayaan, sumber ekonomi yang sangat kuat, mereka ada Yahudi seluruh dunia, lepas tu mereka ada banyak pasukan tadi tu,
dibantu oleh beberapa negara-negara besar dunia ni yang bersekongkol dengan mereka ni, maka sudah pastilah mereka boleh membuat kerosakan kali kedua, yang sesolah kata kerosakan kali kedua itulah yang sedang kita melihatnya pada hari ini. Bayangkan kalau zaman Nabi dulu, mereka hanya ada 3 saja kabilah Yahudi, Qainuqa, Nadir dengan Quraizah, pun mereka boleh lawan, boleh buat kerosakan di zaman Nabi. Apatah lagi sekarang apabila ayat 6 Allah telah buktikan waktu mereka boleh buat kerosakan kali kedua. Okay, persoalannya adalah, adakah kali kedua ini Allah akan hantar kembali tentera orang beriman yang macam zaman Nabi dulu? Jawapan dia, ya. Kenapa kita kata ya? Kita kena tengok ayat nombor 7 pula. Okay, ayat nombor 7. Ayat nombor 6 dah selesai. Okay, ayat nombor 6, jawapan kepada kenapa orang Yahudi ini sanggup buat kerosakan yang kedua. Allah telah tetapkan dia berlaku. Okay, 3 faktor tadi. Okay, sumber ekonomi kuat, pasukan tentera yang kuat, bantuan yang kuat, dan dari seluruh dunia. Okay, sekarang ayat 7. Ayat 7 ni berita gembira kepada kita, ya. Berita gembira kepada kita tentang siapa yang Allah akan hantar untuk memerangi Yahudi sekarang ni. Okey, muka surat 282, ya, ayat nombor 7. Okey, tengok baik-baik ayat ni. Allah kata apa? Allah Taala kata, siapa yang ada Quran, tetap buka, ya, 282 surah Isra ayat nombor 7. Okey, Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Okey, ayat ni Tuhan kata, kalau korang semua buat baik, kebaikan tu kepada kamu. Tetapi lepas ayat tu Tuhan kata apa? Tengok Tuhan kata, Allah berfirman, Allah Taala kata, fa idza jaa wa'dul akhirah. Okey, tengok pada perkataan fa idza jaa wa'dul akhirah. Maksud dia apa? Allah kata, kalau kau dah buat keburukan, keburukan tu impaknya pada kamu. Lepas tu Tuhan kata apa? Maka apabila sampainya perjanjian kali kedua. Nampak Tuhan kata, apabila sampainya janji Allah buat kali kedua tu janji untuk apa? Janji untuk memusnahkan mereka orang Yahudi ini sebab mereka dah buat kerosakan kali kedua. Kerosakan kali kedua tu apa? Yang sekarang, yang sedang pun kita lihat. Dulu lagi dah sampai sekarang ni. Kerosakan yang mereka buat ini, Allah Ta'ala kata dalam Quran, nanti kata Allah, apabila sampai waktu perjanjian kali kedua, kamu akan dibalas buat kali kedua. Kali kedua ni, Allah akan buat apa kepada mereka? Kali kedua ni Allah tak sebut, ya, apa ciri-ciri mereka, Allah tak sebut. Siapa tentera orang beriman yang akan kalahkan orang Yahudi itu, Allah tak sebut. Cuma Tuhan kata, kalau mereka datang nanti, janji tu sampai, kata Allah. Okey, kenapa kita kata akan datang? Sekarang ni tak berlaku lagi ke? Tak ada ke orang tu? Okey, kalau kita baca dalam ayat Quran, tengok pada perkataan, tengok, ya, pada ayat nombor 7 tu, pada perkataan liyasu'u wujuhakum. Dekat perkataan liyasu'u tu, itu adalah kata kerja verbs yang berbentuk present tense, yang berbentuk fa'lul mudhari'. Liyasu'u tu adalah untuk ayat dia tu, sebenarnya Tuhan nak kata, kalau sampai janji Allah kedua, balasan kali kedua kepada kamu tu, mereka ini akan datang untuk memuramkan muka kamu. Tuhan kata dia datang, dia akan menyebabkan kamu ini bertukar muka menjadi sedih, menjadi berduka cita, kata Allah. Tetapi memuramkan tu, Allah menggunakan kata kerja sekarang. Tuan-tuan kena faham, kalau dalam Quran Allah guna fa'lul mudhari' present tense yang merujuk kepada sekarang dan akan datang. Jadi Allah Taala kata yang akan datang kali kedua tu, mereka akan memuramkan muka kamu.
Maknanya kejayaan yang akan datang ni, orang Yahudi ini mereka akan jadi sangat berduka cita. Itu nombor satu. Nombor dua, Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni kalau datang nanti, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kali kedua, yang mereka datang ni, apa yang akan berlaku kepada orang Yahudi ini? Mereka akan memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama. Tuan-tuan, kita kena ketahui bahawa Masjid Al-Aqsa contohnya, ia dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nak pergi, kena buat visa. Saya ada pengalaman telah disekat masuk pada bulan 6 tahun lepas. Sampai dekat airport Jordan, nak masuk ke Baitul Maqdis, keluar satu arahan, tidak dibenarkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi Allah bagi tahu, sampai janji yang kedua Allah balas mereka ni, masa pada ketika itu tentera yang masuk, orang Islam yang akan masuk, beriman masuk tu, orang Yahudi akan menjadi sedih. Lepas tu orang itu akan memasuki masjid sebagaimana mereka telah masuk buat kali yang pertama. Kita kena tengok pada sejarah bagaimana Masjid Al-Aqsa telah ditawan buat kali yang pertama. Tapi percayalah, Allah janji akan ada kumpulan yang akan masuk balik, tawan balik masjid itu seperti mana mereka pernah masuk. Dan nombor tiga, apa kejayaan tentera yang akan masuk tu? Kalau kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Tengok ayat 7 tu, hujung sekali. Dia kata apa? وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Apa maksud dia? Okay, Tuhan kata, yang ketiga, untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Maknanya kejayaan nombor tiga, kalau sampailah orang beriman tu Allah hantar nanti, mereka akan ambil ke semua apa yang telah dimiliki oleh orang Yahudi. Persoalannya, mereka ni siapa? Allah janji dia akan sampai. Sebab itu kalau kita belajar dalam hadis akhir zaman, kalau ada mana-mana orang Yahudi yang menyuruh di sebalik pokok gharqad pun kan, nanti ada yang ada bantuan-bantuan yang akan mengatakan Yahudi sekian dan sekian. Janji Allah tu akan sampai. Tapi mereka ni siapa? Tapi kenapa yang sekarang ni berlaku ke Palestin ni? Kan? Mana orang itu? Tuhan hanya kata pada ayat nombor 7, mereka mendapat 3 kejayaan. Jawapan dia ada dalam surah Al-Isra' juga. Apa sumber kekuatan tentera tu? Siapa yang akan masuk tu? Mereka perlukan apa? Okey. Kita akan sebutkan nanti insya-Allah ciri-ciri dia. Okey, setakat ni tuan faham tak? Maksudnya kesimpulan dia macam ni, malam ni macam ni. Sebab ni adalah siri akhir ya, tajuk Yahudi ni. Kesimpulan dia adalah kerosakan yang kali pertama yang Allah sebut dekat ayat 4 surah Al-Isra' tu, ia merujuk kepada zaman Nabi dan para sahabat. Itulah yang dimaksudkan pada ayat yang kelima, yang telah membalas kerosakan mereka. Kemudian setelah naik zaman, Allah berikan tiga perkara yang menyebabkan orang Yahudi boleh buat kerosakan sampailah ke hari ini. Ekonomi yang kuat, kemudian mereka ada keturunan yang hebat-hebat di seluruh dunia, dan mereka ini juga mempunyai pasukan yang sangat hebat, dibantu oleh negara-negara yang lain. Okay, lepas tu mereka pun buatlah kerosakan kali kedua. Tapi dalam surah Al-Isra' Allah Ta'ala kata, nanti korang akan dikalahkan buat kali kedua, janji tu akan sampai. Kali kedua orang Islam masuk, kau akan mendapat 3 kekalahan tadi. Engkau akan jadi sedih,
masjid yang kau tawan akan dikembalikan. Lepas tu pula habis segala yang kau miliki akan hilang, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak cari siapa tentera tu, siapa orang beriman tu. Wallahu ta'ala a'lam, tetapi yang pasti dia tentu orang beriman. Para ulama, mereka kaji Quran ni. Mereka kata tentera tu ciri dia macam ada dekat surah Al-Ma'idah. Tu terbuka surah Al-Ma'idah ayat 55 dengan 54 dan 55, 117. Muka surat 117 surah Al-Ma'idah ada isyarat kepada tentera yang Allah akan hantar untuk kalahkan orang Yahudi buat kali kedua. Kali kedua sampai tu memang habislah. Memang tamatlah riwayat orang Yahudi itu. Mereka tu siapa? Okey. Para ulama yang mengkaji surah-surah dalam Quran, Ustaz tengah sambung. Ustaz tengah sambung apa ni, bateri Ustaz rasanya. Sebab Ustaz kat TikTok Ustaz ada. Ustaz tengah sambung. Ustaz tak sedar line kita kat Zoom tak ada ni. Ustaz tengah cakap dekat TikTok. Dah, ya ke? Ni Ustaz tengah cakap kat TikTok ni. kalau Dah tuan dah nak sini tahu akhir. Ingat? apa kekufuran Ahlul Kitab ni, dia ada duduk dekat Komen surah tu. Ma'idah. Itulah. Ustaz tak Surah sedar ke Ma'idah apa? adalah surah yang Allah Kejap nak WhatsApp. Kalau WhatsApp Ustaz tak tahu lah Ustaz dengar ke tidak ni. Sebab sini akhir. Kejap. Nak try WhatsApp Ustaz kejap. Dah tulis dekat Zoom, dekat TikTok ni Ustaz tak baca juga. Cari ciri orang tu. Allah cinta mereka, Macam mereka mana? cinta Allah pertama. Kemudian mereka ni dengan orang Islam, mereka bersifat lemah lembut, kasih Jangan. sayang dia. Kuat dengan orang Islam, tak kira dia tak mengirakan kepada negara apa, bangsa apa. Selagi di Islam, akidah dia sama, mereka ni akan mengambil peran. Ciri yang ketiga tu kata Allah, mereka adalah orang yang bersifat tegas.
dengan orang-orang kafir. Dia tak takut. Sebab FB memang Yang keempat, link dengan Zoom. mereka berjihad di jalan Allah. Macam mana ni yang saya nak mereka tutup ke apa tak ni? takut Ustaz orang tak nak tengok lah. apa ke, orang nak sekat ke, orang nak cela ke, orang tuduh Ustaz tak mereka tengok ni orang WhatsApp siapa ke. dengan Kita tak takut. Zoom Kita nak dengan TikTok ni. nombor 4, ciri ni. Ni Okey. saya buka Siapa sini. mereka tu? Tuan, isyarat tu, kata Dato' Salah, ayat ni kata, Call. Tentu dia salah mood tapi dia boleh nampak call tu ring. ujungnya itulah Dah keadaan tulis dah Ya dekat Allah, TikTok ni. pilih Tapi manusia Ustaz tak ini tak siapa perasan yang Allah ke? kehendaki. Macam Okey, mana? ayat Tak tahu lah. ayat 55 kita kena ambil satu lagi. Ustaz nak tulis lagi sekali. Tuan, ama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. Ada yang kata sama macam Taliban tapi bukan 100%. Wallahu ta'ala. Tapi Tuhan kata ayat 54 dalam surah 55 surah Al-Maidah. Aduh, macam mana Kak Liza nak Sesungguhnya nak penolong tutup ke kamu. Tengok Zoom tu ni? kita. Macam mana? Sesungguhnya yang boleh menolong kamu, yang akan jadi penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, kata Allah. Yang mereka ini mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada Allah. Allah kira. Maksud dia, kita tambah lagi 3 ciri. Kalau ayat 54 tu ada 4. 54 5 ciri, 4 ciri. Campur ayat 55 ada 3 ciri. So semua sekali ada 7 lah. Ada 7 ciri orang yang Allah akan hantar nanti. Ini janji Tuhan ya, janji Allah. Dalam ayat nombor 7 tadi tu. Okey. 7. 7 tu apa? Saya ulang kembali. Nombor 1. Mereka cinta, Allah cinta pada mereka. Saya buka TikTok ni. Nombor 2, mereka sangat mengambil peran kasih kepada orang Islam. Oh, dah dengar ni. Tak boleh dah. Saya buka dekat TikTok ni. Saya buka, saya letak dekat laptop ni bagi dengar. Orang-orang Siapa yang tak ada TikTok kan? Ni saya buka lah. ekonomi, Boleh lah dengar Apa sikit. yang ada. InsyaAllah kita dengar apa yang ada. mereka ini yang berani. Saya buka paling high punya volume dah ni. Apapun orang Boleh dengar. Tahan saya. dia jihad di jalan Allah. Lepas tu ciri yang kelima, mereka ini orang yang beriman. Dalam chat ni. Mereka orang yang menunaikan Tak tengok chat. Ciri ketujuh, mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tarabun ni tu share the TikTok lepas tu ya. Tunggu tu bukan nak buat apa-apa. Kita cubalah untuk ada ciri-ciri itu. Kena bagi sokongan. Itulah janji Allah yang kedua. Okey. Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sekarang ni pula kita nak tengok apa sumber kekuatan orang beriman yang ada dalam surah Isra tu. Okey, semua orang faham. Dari sudut nak lawan perang, mesti sumber ketenteraan tu kita fahamlah. Aset-aset tu semua faham. Okey, kena ada ekonomi yang kuat. Ini tak apa. Ini semua faham. Tetapi dalam surah Al-Isra, Allah ada memberitahu apa rahsianya. Rahsia dari sudut rohaninya. Orang ni kuat. Jawapan dia ada dalam surah Al-Isra. Apa jawapan tu? Jawapan tu, kalau kita kaji surah Al-Isra, tuan-tuan akan jumpa ya, surah yang paling banyak menyebut tentang kalimah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran duduk dalam surah Al-Isra. Perkataan Quran tu, Al-Quran tu, kalau kita buka, kalau cari perkataan Quran, dalam Quran jumpa 58 kali. Dalam pelbagai surah. 58 kali Quran. Tetapi kalau buka surah Al-Isra saja. Surah Al-Isra kita akan menemukan diulang perkataan Al-Quran ada 10 kali. Tuan-tuan nak tahu tak 10 kali itu duduk ke ayat berapa? Tuan-tuan salin. Ayat berapa? Okey. Allah. Saya tengok dekat Zoom ni. Kita tengok tengok dekat Zoom ni.
Tertinggal Saya tadi. Minta saya maaf terlupa buka dekat Zoom Kita tengok tengok dekat Zoom ni. Tertinggal. Okey, dapat tak? Saya minta maaf sekejap. Saya linkkan dekat Zoom tu. Dapat tak? Boleh buka tak? Nampak. Tak boleh Nampak. Ustaz. Kami dengar kat Ketinggalan. TikTok. Allahu Akbar. Mohon ampun tuan puan. Saya punya seronok nak cerita ni sampai saya terlupa Zoom tadi terputus. Minta maaf. Minta ampun. Ya Allah, minta maaf banyak-banyak noh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Minta maaf noh. Okey. Sekarang saya dah sebut. Saya link juga dengan TikTok ni. Tu yang kejar sini, kejar sana tu sampai saya terlupa ibu-ibu saya yang... Kak ada tulis kat TikTok tu Ustaz tak perasan Ustaz tengah syok cerita. Okey, tak maaf. Terus saya kata, awak dia diam je dekat Zoom ni. Okey. Sekarang kita masuk. Okey. Apa sebenarnya kekuatan yang ada dalam surah Isra tu? Jawapannya adalah Al-Quran. Sebab tu kalau buka Quran ya, buka surah Isra. Tuan-tuan salin. Ayat berapa disebut tentang Quran? Ayat 9 jumpa perkataan Quran. 41 ada perkataan Quran. 45 dalam surah Isra ada perkataan Quran. 46 ada. 60 ada. Ayat 78 ada. 78 dua kali. 82 ada. 88, 89. Cuba tengok dalam Quran ayat-ayat yang saya sebut tadi tu. Persoalan dia adalah kenapa Allah nak menyebut banyak kali perkataan Quran dalam surah Al-Isra? Surah Al-Isra tadi kita dah belajar dua kerosakan orang Yahudi dan dua kemenangan Allah akan bagi kepada orang beriman. Lepas tu Allah sebut perkataan Quran banyak dalam surah Al-Isra. Ini menunjukkan bahawa sumber kekuatan orang beriman ada pada ayat-ayat ada dalam Al-Quran. Jadi kalau berpegang teguh kepada Quran, itulah jawapan kepada macam mana nak membebaskan bumi Palestin. Macam mana nak mengalahkan orang Yahudi. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Mesti ada sebab kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan Quran di dalam surah Al-Isra yang paling banyak. Okey. Saya tunjukkan beberapa contoh lah. Contohnya ayat nombor 88. Kita akan jumpa perkataan Quran. Tingginya dalam Quran ni. Lepas tu boleh tengok dekat ayat nombor 9 ada. Tuhan kata inna hadzal Quran. Okey. Jelas tuan-tuan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey. Tak payah nak letak tahun-tahun berapa. Okey. Jelas ya? Okey. Dan last kali, maksudnya jawapan ni adalah sumber atau rahsia kekuatan orang beriman ada pada Quran. Sebab itu dari dulu lagi, para orientalis khususnya, mereka kata kalau boleh bawa orang Islam ni jauh daripada Quran, itulah jawapan dia. Tapi bukan pegang Quran, maknanya faham, ikut isi kandungan Quran. Itulah yang Allah nak sebutkan di dalam surah Al-Isra. Dan last kali tuan-tuan dan puan, nak bebaskan bumi Palestin, dia kena dengan jihad je. Jihad je. Diplomasi, buat perjanjian sana, tak akan berjaya. Sebab apa kita tak katakan berjaya? Sebab kita dah belajar, tuan-tuan, 60 sikap orang-orang Yahudi. Kalau dia boleh ubah kitab Taurat Allah yang hantar tu kepada Nabi Musa, Allahu Akbar. Apalah sangat kalau setakat perjanjian ini, dah berapa banyak perjanjian yang telah kita lakukan. Maka tidak ada jalan lain, kata Profesor Almarhum Dr. Salah, melalui jalan jihad. Sebab apa tahu? Sebab bumi Palestin ni last kali ya, kalau buka ayat 21 surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala mengisytiharkan bumi Palestin ini ya, tengok ayat 21
Lain Ustaz. Kita punya Zoom kot. Jawapannya adalah nak membebaskan Dekat bumi TikTok okey ni. Palestin tidak ada lain melainkan dengan jalan jihad Kejap buka kat fi TikTok balik. sabilillah. Jadi nak membentuk ciri manusia surah Maidah yang dia jihad fi sabilillah Laptop Ustaz punya line ni masalah. Ustaz pakai mungkin kepada Al-Quranul dekat Karim. TikTok ni dekat iPad kot. Sebab diulang 10 Allahu kali Akbar. dalam surah Al-Isra, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Okey. Jelas tak tuan-tuan dan puan rahimani? Warahikumullah. Kalau Allah kata Mana ni? Palestin ni bumi yang suci, tahu tak suci dari Allah apa benda pula. suci tu? Kejap. Allah tak pernah pakai kepada tempat lain istilah bumi. Tahu tak bumi suci? Bumi suci maksudnya suci daripada kesyirikan, suci daripada dosa. Jadi maknanya nak membersihkan bumi Palestin daripada kesyirikan telah dengan jihad fi sabilillah. Okey. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Habis dah Ustaz. Pengisian pada malam ni kita pun dah sampai lebih kurang Macam 1 nak jam. kena buat kelas lain je Pengisian Ustaz pada ni. malam ni. Jadi ini adalah siri terakhir Alamak. perbincangan tentang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Jadi siapa-siapa yang dia sekejap ya, saya Okey. dia dah bunyi 2 kali dah sekejap. Kau buka kat TikTok ni Ustaz. Okey, TikTok. Okey, sat. Okey, jap. Saya buka balik semula. Minta maaf Saya tunjukkan balik lah. Okey. Allah. Sebab saya terputus sikit ada isu apa tadi. Okey, tengok ya. Ni last kali. Ayat yang terakhir. Kak nampak tak dekat TikTok, dekat Zoom? Sekarang nampak muka Ustaz je. Dia tak naik apa lagi. Okey, sat. Okey. Ustaz tengah sharing. Keluar. Okey, dah keluar dah. Okey ya. Kita tengok dekat ayat Okey, dah ni. nampak dah. Kita pernah belajar sebelum ni, Allah Ta'ala mengisytiharkan bumi Palestin ni adalah bumi yang al-ardha al-muqaddasah. Bumi yang suci. Tapi sekarang ni Palestin telah dicemari dengan bermacam perkara. Kesyirikan berlaku. Penuh dengan dosa, kezaliman dia berlaku. Maka tidak ada jalan lain untuk menyucikan dia kembali. Kembalikan kepada yang asal bumi yang suci dalam ayat 21 surah Al-Ma'idah. Melainkan dengan al-jihadu fi sabilillah. Tapi nak berjihad itulah memerlukan kepada ciri yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita Allah memberikan kepada kita jalan, Allah memberikan kita petunjuk. Dan alhamdulillah malam ni kita telah selesai, tamatlah ya pengajian Yahudi menurut Al-Quranul Karim sebanyak 21 siri. Maknanya dah 21 kali, 21 jam, lebih 21 jam dah kita bincangkan tentang Yahudi. Moga-moga Allah memberikan kita lagi kelapangan untuk terus kita berbakti kepada Al-Quran, kita berbakti kepada umat dengan kita mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, supaya kita dapati Al-Quran ini Al-Quran ini dia terpakai sampailah bila-bila. Al-Quran dia bukan cerita hanya tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tapi Al-Quran juga menceritakan tentang kenegaraan. Al-Quran menceritakan tentang jihad, menceritakan tentang strategi peperangan. Dan saya TikTok, dekat aplikasi Zoom, dekat FB page ada tak Kak soalan? Tadi tu masa terputus-putus yang tu ramai tak dapat dengar Ustaz. Ada Yang mana masa tadi masa Ustaz terlupa nak daripada mana sebelum 10 ciri dari surah Al-Isra tu, sebelum tu lagi dia dah putus dah. Okey. Itu pendek je lah, insyaAllah. Maksudnya adalah maksudnya
kenapa, maksudnya mengapa kita menggunakan surah Al-Isra', antara jawapan dia adalah surah Al-Isra' adalah surah yang ada menyebutkan tentang perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kan? Allah memilih wujudnya nama surah Al-Isra' tu daripada ayat Subhanallazi asra. Jadi menunjukkan ada perkaitan antara antara Nabi SAW dengan Masjid Al-Aqsa. So, cuba tahu Masjid Al-Aqsa berada di mana. Moga-moga itulah di antara jawapannya. Maaf Ustaz, tadi Ustaz, kan kita terputus daripada cerita ciri-ciri orang beriman. Yang 3 ciri tadi tu. Kemudian lepas tu putus. Kita tak dapat Okey. connect ceritanya. Okey. Maaf Ustaz. Okey, minta maaf ya. Okey, ciri orang beriman, ciri orang beriman iaitu ciri tentera yang akan dapat menewaskan Yahudi itu buat kali yang kedua, seperti ayat nombor 7 tu, iaitu kena rujuk dekat surah Al-Ma'idah ayat nombor 55 dan 54 dan 55. Ayat 54, saya ulang pasal dia bertanya, ciri dia ada 4 lah. Mencintai Allah, lepas tu Allah cinta mereka, mereka ambil berat tentang orang Islam, mereka bersikap tegas dengan orang kafir, mereka tidak takut kepada nak melakukan sesi jihad fi sabilillah. Okey. Lepas tu, ciri yang satu lagi ayat 55, mereka ini mendirikan solat, mereka menunaikan zakat dan mereka sentiasa tunduk kepada Allah. Mereka buat apa yang Allah perintahkan, mereka tinggal apa yang Allah wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain ke tuan-tuan perempuan? Sehinggalah daripada tu kita tak dapat dengar Ustaz. Dengar yang mana tu? Hingga Dengar yang habis mana? kita tak dapat dengar. Ya ke, mohon ampun dan maaf ya. Mohon ampun dan maaf. Nanti kat mana tu, sampai dekat mana yang terputus tadi tu? Daripada yang Ustaz explain ni hinggalah ke hujungnya. Al-Ma'idah. Oh, yang Quran tu daripada dengar tak? surah Al-Ma'idah tadi Ustaz, daripada surah Al-Ma'idah ayat 54 dan 55, okey tak sah Ustaz Okey. dah explain kan. Lepas tu Ustaz sambung-sambung, kami sempat dengar dekat yang Ustaz cakap dalam surah Al-Isra' tu ada 10 kali disebut tentang kalimah Okey. Quran. Betul, Okey. betul. Tapi maknanya saya dah sebut lah tadi tu ciri-ciri dalam suratul Ma'idah, ciri-ciri tentera yang Allah akan hantar untuk membalas kerosakan orang Yahudi buat kali yang kedua, seperti ayat nombor 7 itu yang dapat yang akan dapat tiga kejayaan itulah. Ia disebutkan secara isyarat ayat itu dekat surah Al-Ma'idah. Okey, kenapa kita pilih surah Al-Ma'idah? Kerana suratul Ma'idah merupakan surah yang Allah banyak memaparkan kekufuran ahlul kitab. Dalam masa yang sama, dekat surah Al-Ma'idah itu Allah banyak menyebut tentang Allah banyak menyebut tentang ciri-ciri orang yang beriman. Sebab tu dalam surah Al-Ma'idah, kita pun tahu surah Al-Ma'idah paling banyak ayat yang menyebut ya ayyuhallazina amanu kan, yang paling banyak menyebut tentang wahai orang-orang beriman. Maknanya apabila banyak digunakan orang beriman, maknanya dekat Al-Ma'idah tu ada Allah menyebutkan nak jadi orang beriman banyak kat mana? Dekat surah Al-Ma'idah. Banyak ayat seruan ya ayyuhallazina amanu. Jadi apabila kita linkkan dengan tajuk kita tentang bumi Palestin ni untuk Yahudi dan jihad ni, maka maklumat itu ada dalam suratul Ma'idah. Surah Ma'idah ni dia kaitkan nak jadi orang beriman tu macam mana sebenar-benarnya, dikaitkan dengan kejahatan ahlul kitab. Jadi kalau jadi orang beriman yang sebenar-benarnya, maka itulah rahsianya macam mana nak mengalahkan ahlul kitab. Allahu Ta'ala. Okey? Ada Ustaz, soalan dekat apa pula TikTok tu ada recording tak Ustaz?
Recording dekat TikTok dia tak boleh lebih daripada 1 jam. Jika lebih 1 Oh, jam dia tak boleh nak kongsikan. okey Ustaz. Okey nah. Okey. Itu saja yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah moga dapat manfaat. Nanti kita bincangkan tajuk apa yang lain. Maknanya hari ini tamat ya. Perbincangan Yahudi di dalam Al-Quran. Jadi Kak kena buat poster untuk kita siri tamat bagi tajuk ni insyaAllah. Minta maaf ya atas kekurangan, kelemahan, atas kesalahan teknikal tadi tu saya tak perasan. Mohon ampun dan maaf. Okey, nota malam ni saya edarkan sebentar lagi insyaAllah. Pastikan semua nota di dalam Google Drive tu cukup cukup, lengkap dan bolehlah dibuat salinan bagi sesiapa yang nak lah. Itu sekadar ringkasan saja. Wallahu ta'ala alam. Kita menunaikan tanggungjawab kita untuk mencari jawapan mengapakah Allah meminta kepada kita supaya berdoa dalam surah Al-Fatihah tentang golongan al-maghdubi alaihim, dengan rahmat dari Allah, dengan izin dari Allah. Allah telah mengizinkan kita selama 21 hari kita dapat membincangkan tajuk Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Jadi siapa-siapa nak nota, tuan-tuan kena berada di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Sebab dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, kita dah pinkan, kita telah letakkan link Google Drive. Kita buat satu link Google Drive yang memuatkan ke semua nota yang ada bagi mana-mana pengisian yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. So boleh dapatkan. Ataupun boleh tinggalkanlah email tuan-tuan dan perempuan. Nanti kita cuba usaha untuk mengedarkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Itu saja. Kita pun dah lewat malam. Kita dah 10:30 malam. Mungkin ada yang bekerja esok hari. Kalau kerja sendirilah. Mungkin ada urusan lain yang perlu dibuat. Dengan kadar itu saja. Ada persoalan ke buat kali terakhir sebelum kita tutup Zoom dan juga di ini? Okey. Di FB page. Adakah? FB tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, itu saja. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada kekurangan, kelemahan, sepanjang saya berkongsikan maklumat berkenaan dengan Yahudi di dalam Al-Quran sepanjang 21 siri kita bersama. Kalau ada mana-mana kesalahan saya, sebut ayat Quran salah ke maklumat salah, tolong diberikan teguran. Saya tidak segan-segan untuk membuat pembetulan. Okay? Kita manusia memang selalu membuat kesilapan. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.